Ratapan naluri memanggilkan nama. Kan saya kata nyanyi lagu Uji Rashid. Potong steam lah kau ni. Baru nak on sikit. Ini nampak ni. Saya nak cerita pasal sejenis masakan. Bukan masakan. Masakan tak jadi. Saya nak cerita pasal kereta-kereta sport yang tak berapa nak jadi. Subscribe tadi bang. Subscribe. Kau nak tengok Abang Japang masak ke kau nak tengok aku nyanyi? Kalau nak tengok aku nyanyi kau subscribe. Lepas tu Abang Japang kau cerita masak kereta. Au! Tau! Au! 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 Dekad 80-an dan 90-an, era bubble ekonomi Jepun. Kami dah cerita banyak kali dah tentang ini. Di mana waktu itu syarikat-syarikat Jepun sangat berjaya dan sangat kaya. Kalau kita masih ingat, Toyota masa tu buat Supra, buat MR2. Kemudian dia buat pula syarikat kereta mewah Lexus. Honda buat apa? Dia bukan buat kaleng-kaleng. Sports car NSX. Apa lagi? Nissan buat Skyline GTR. Mazda dia kembangkan lagi dia punya teknologi engine rotary winkle. Dalam era yang sama, lahir juga kereta-kereta pelik, supercar dan kereta-kereta yang dihasilkan oleh pengeluar yang tak pernah kita dengar pun nama dia. Tapi ia memang wujud. Dan hari ini kita nak tengok 6 buah kereta atau supercar yang sangat unik dan sangat aneh. Sehingga saya sendiri pun tak pernah tengok ke-6 ni secara realnya. Tak pernah jumpa. Number 1. Itu dia Yamaha OX99-11 atau dikenali sebagai Yamaha OX99. Yamaha. Walaupun kita tahu dia membuat alat muzik dan juga motosikal, tetapi Yamaha juga giat dalam industri automotif 4 tayar. Kereta lah maksudnya, daripada zaman 2000 GT Toyota sehingga ke zaman Lexus LFA, Yamaha ada contribute teknologi dia bersama Toyota. Tetapi ini ramai tak tahu, pada era 80-an Yamaha pernah masuk dalam perlumbaan F1. Cumanya dia masuk rasa saya 2-3 tahun macam tu lah. Dia tidak sukses dalam F1. Namun, keterlibatan Yamaha dalam F1 telah menghasilkan apa? Iaitu teknologi. Dan daripada teknologi inilah lahirlah supercar Yamaha yang pertama pada 1992. Yamaha OX99-11. Dia pakai enjin apa? V12 yang berkuasa 400 horsepower dengan rate line yang boleh dia berputar sehingga 10,000 RPM. Supercar ini sangat unik sebab dia 2 seater. 2 seater dia bukan begini-begini, dia begini-begini, depan dan belakang. Dia duduk selari dengan driver, penumpang belakang tu. Sewaktu dibangunkan, banyak cabaran dihadapi oleh Yamaha. Dia berkolaborasi dengan beberapa buah syarikat, daripada IAD kepada YPC Loan. Tetapi dah dekat-dekat nak siap tu, alamak, nasib tidak baik. Apa terjadi? Waktu itu zaman kejatuhan kegawatan ekonomi Jepun. Dan Yamaha dia announce dia terpaksa stopkan dulu projek ni. Kalau dia dah okey nanti dia nak buat. Tetapi sampai ke hari ini pun Yamaha OX99 tinggal sejarah. Dia tak buat sampai sudah. Number 2. Yang kedua, SARD MC8. SARD, S-A-R-D atau Sigma Advanced Racing Development. Diorang ni memang tuner. Antara produk dia yang terkenal ialah blow off R2D2 tu, kemudian air filter SARD. Tapi ramai yang tidak tahu, dahulunya SARD pernah membuat sebuah kereta. Pada awal 90-an, SARD merupakan pasukan lumba pertama daripada Jepun yang berjaya melayakkan diri ke perlumbaan Le Mans. Pada 1995, dia decide, okey, kita nak masuk race ni. Nak pakai kereta apa? Dia pakai kereta MR2 GT Race. Ini bukanlah sebarang MR2 yang kita nampak atas jalan. Kereta ni, chassis dia sendiri dah dilebarkan dan diperkuatkan. Dia punya suspension, dia punya brake, dia punya aerodynamic, semua dah ditingkatkan. Malah enjin dia juga telah diganti dengan enjin 4 liter V8 daripada Lexus LS. Tetapi enjin 4 liter tu dia sebenarnya enjin NA. Dia sebenarnya tetapi enjin 4 liter Lexus tu enjin NA tau. Jadi dah masuk dalam SARD ni dia buat dengan 2 buah tebu. Wah, confirm laju. Kenapa dia buat? Sebab untuk bertanding dalam Le Mans tadi dia kena ada kereta yang ada homologasi atas jalan. Maksudnya versi on the road lah. Jadi SARD buat sebiji. Dan kereta ni katanya di Jepun masih ada sampai ke hari ini. Wah, kalau pergi Jepun ni kena cari ni. Jepun dah Jepun. Number 3.
Itu dia yang ketiga, Tomicaira ZZ. Tomicaira ni pun juga merupakan tuning company daripada Jepun. Syarikat ni diasaskan oleh Yoshikazu Tomita dan Kikuo Kaira. Macam pernah nampak kereta ni kan? Betul, dia ada dalam game Gran Turismo dan juga Forza. Ini merupakan first production car Japan yang tidak berkongsi dengan mana-mana manufacturer yang lain. Chassis semua tu dia buat sendiri. Banyak betul duit dia orang masa ni. Ini juga kereta ni dia menggunakan enjin daripada Nissan SR20DE. Yang ini enjin yang tak ada turbo. Dia cuma menghasilkan 190 horsepower. Tetapi barang harus diingat, walaupun kereta ini cuma 190 horsepower, kereta ZZ ni cuma seberat 680 kg saja dan ia berjaya memecut daripada 0 ke 100 dalam masa 4 saat saja. Ringan daripada Axia lagi tau. Laku ke kereta ni? Boleh tahan. Sebanyak 200 unit berjaya dijual di Jepun. Number 4. Itu dia nombor 4, Mitsuoka Orochi. Lagi sebuah pembuat kereta independen daripada Jepun. Memang kita tahu Mitsuoka ni dia lebih membuat ke arah kereta yang bentuk macam klasik-klasik macam tu lah. Mereka ni dia tak buat kereta sendiri. Sebenarnya dia ambil daripada Nissan ataupun Mazda. Pada 2001, Mitsuoka mengejutkan dunia dengan mengeluarkan supercar yang paling aneh sekali, iaitu Orochi. Ia menggunakan base model daripada Honda NSX dan Mitsuoka menggelarnya sebagai fashion supercar, tapi kami panggil dia ikan keli. Dari segi spek memang mengagumkan. Dalam dia banyak pakai leather, dia punya body part semua pakai carbon fiber. Dan tahukah anda kereta ini pernah dijual di Malaysia? Sebenarnya kat Malaysia ada dulu dealer Mitsuoka depan University Hospital dekat PJ tu. Kat situ dia letak satu signboard besar gambar Orochi. Tak pastilah pula ada ke tidak orang beli kat Malaysia ni. Kalau siapa yang beli tu memang malang sungguh. Sebab kereta ni ibarat ke kereta tu dia buat daripada plastik, kita cucu api. Dia cair kan? Macam itulah bentuk Orochi. Number 5. Lagi satu, Autech Zagato Stelvio AZ1. Ini adalah lagi satu bukti bahawa banyaknya duit pembuat-pembuat kereta Jepun pada era 80-an dan 90-an. Ini dibuat oleh anak syarikat Nissan, iaitu Autech. Autech ni telah bekerjasama dengan syarikat Itali, nama dia Zagato. Dia orang nak buat sebuah sports car yang dia target ke pasaran mewah. Dia buat daripada model apa? Daripada base model Nissan Laurel. Dia pakai enjin 3.0 V6 yang mana interior dan juga desain luar dia telah dibuat oleh Zagato. Laku ke? Dia target nak jual 200 unit, tetapi memandangkan pada masa itu dia jual pada harga yang sangat Yahudi, kereta ni tak berapa laku. Berapa yang laku? 104 unit saja. Okey lah, daripada tak laku langsung tak? Number 6. Yang terakhir, Mitsubishi Debone V3000 Royal AMG. Sebelum VR4 Gallon AMG, ini adalah kolaborasi Mitsubishi dan AMG yang pertama. Sekali dengar macam pelik AMG nak ke buat kereta Jepun? Tapi inilah realiti pada 80-an. Ini merupakan second generation Debone yang dipasangkan dengan body kit AMG design. Pada masa diperkenalkan dulu, dia ada dua varian. Yang pertama ialah V3000 Royal AMG dan yang kedua ialah V150 AMG. Apa beza dia? Saya tak tahu. Okey, kita sebelum ni dah banyak membicarakan tentang kereta-kereta JDM yang rare apa. Yang ini yang bukan nak kata rare lah, paling pelik, paling luar biasa dan paling tak ramai orang pernah tengok. Even orang kat Jepun sini pun mungkin tak pernah tengok dengan mata kepala sendiri. Kereta yang kita tak tahu sama ada dia wujud ke tidak sampai ke hari ini. Cuma ini adalah realiti sebenar. Realiti di zaman kegemilangan Jepun. Zaman teknologi automotif sedang berkembang pesat di seantero dunia ini. Mama. Kalau aku bagi aku penampar juga orang tua ni. Kecil besar aku tengok korang ni tau. Ya Allah, ni, sakitnya hati. Korang ni jangan lupa subscribe. Kata aku tengok korang ni kecil besar kata jangan lupa like, share, subscribe. Pelat aku jadi kata dah tak ada idea. Aduh.